Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Syukri dari kelas DKI 2A. Assalamualaikum and hi. Saya Husna Ayuni dari DKI 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teh Aisyah binti Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naimuddin bin Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif Fajdi bin Baharum. Untuk kumpulan kami, itu kumpulan 3, kami akan membuat video kajian lapangan berkenaan tema era Malayan Union. Kami akan bercerita juga tentang sedikit sejarah Malayan Union dan kami juga akan menceritakan sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku sebelum Malayan Union ditubuhkan. Terutamanya tentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Di awal di dalam peristiwa ini, British menyediakan angkatan tentera laut di pangkalan tentera laut Singapura milik kerajaan Britain sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku pencerobohan kuasa luar. Selepas itu telah berlaku peperangan di Eropah pada tahun 1939. Britain, Timur Tengah serta Soviet Union dianggap lebih penting dalam pembahagian sumber tenaga manusia dan peralatan. Oleh itu mereka kekurangan alatan peperangan dan askar yang terlatih di Tanah Melayu. Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan selepas tengah malam pada 8 hari bulan 12 1941. Tentera Jepun juga mendarat di Singapura dan Patani, Thailand. Kemudian maju ke Jitra dan Alustar di Kedah. Jadi, tentera British ni, terutamanya yang kaum India dan PKM, bekerjasama melawan tentera-tentera Jepun yang mendarat di kawasan-kawasan tersebut. British dia telah membina sekurang-kurangnya 20 kubu kebal yang digunakan sebagai benteng pertahanan ketika Perang Dunia Kedua. Namun, tentera British telah tewas pada tentera Jepun dan tentera Jepun pun maju ke Pahang pada 13 bulan 12 1941. Selepas beberapa hari, seluruh Tanah Melayu telah ditakluk oleh Jepun kecuali Singapura. Ketika Singapura hendak ditawan, British menggunakan taktik bumi hangus. Setelah itu, British dia mengaku kalah dan Jepun berjaya menjajah seluruh Tanah Melayu. Kajian lapangan kami akan dilakukan di Kubu Kebal di Kampung Baung, Pengkalan Cepor, Kota Baru, Kelantan. Kami berada di Kubu Kebal Perang Dunia Kedua di negeri Kelantan. Boleh tengok keliling ya. Negeri Kelantan adalah tempat pendaratan pertama tentera Jepun ketika menyerang Tanah Melayu pada pagi 8 Disember 1941. British sedar kedudukannya di Tanah Melayu bakal dicabar oleh tentera Jepun yang telah mara ke negara-negara di Asia Tenggara. Pada September 1940, tentera Jepun telah menduduki utara Indochina, iaitu utara Vietnam. Menyedari keadaan itu, tentera British membuat perkiraan bahawa kemungkinan tentera Jepun akan membuat serangan bermula di pantai sebelah timur semenanjung Tanah Melayu, terutamanya di Kelantan. Kubu kebal ini masih kukuh sampai sekarang. Bagaimanapun dianggapkan berpuluh-puluh kubu kebal yang dibina berhampiran dengan pantai ini telah banyak yang berkubur di dasar laut. Apabila tapaknya mengalami hakisan, kebal yang tenggelam itu masih dalam bentuk asal atau tidak berlaku pembesaran struktur asalnya. Semua kubu berkenaan boleh dibina pada tahun 1938. Yang menggunakan segmen kontrak dengan gerahan tenaga penduduk kampung bersama tentera Mujad dari India. Kubu yang terbentuk hampir segi empat itu mengandungi sebuah pintu masuk di belakang serta beberapa lubang kecil seperti tingkap untuk membuat intipan musuh di laut dan perancangan tembakan ke atas kelibat tentera Jepun. Di pesisiran Pantai Bacok ada 5 kubu bermula dari Kampung Pantai Melawi, Kampung Pantai Baru, Pulagur, Pantai Damat, manakala kubu di Pantai Irama yang masih untuk berada di tepian pantai.
berhadap ke laut. Yang ini kubu di Kampung Baung. Kampung Baung, Baung. Kota Baru. Kampung Baung, Kota Baru. Ini yang masih yang dikatakan satu pintu. Lepas tu lubang-lubang kecil tingkat. Kita boleh lihat dia seperti kat Sagan. Ni lubang dia juga. Tu apa? Lubang pengintai. Pengintai dah menghalalkan senjata kan? Ni dia. Kalau lihat di bawah ni dia agak dalam lah. Untuk berlindung lah. Itulah dalam-dalam dia. Okey. Lepas tu kita boleh lihat dia ada apa tanda tu. Okey, sini kita boleh baca dia kata kubur kebal. Seterusnya, bagi penyerahan kalah Jepun. Di dalam peristiwa ini, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Ogos 1945. Dan pada 15 Ogos 1945, titah Maharaja Hirohito disiarkan di radio. Beliau membaca perintah Empire tentang penyerahan kalah sekaligus mengumumkan kepada rakyat beliau bahawa Jepun telah menyerah kalah. Dan akhirnya dokumen penyerahan kalah Jepun yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepun secara rasmi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah Jepun mengaku kalah pada 15 hari bulan 8 1945, bermula 16 hari bulan 8 1945 berlaku 14 hari yang mana berlaku sebuah kekosongan politik di Tanah Melayu. Ketika kekosongan politik itu berlakulah, MPAJA ni memerintah Tanah Melayu dengan pemerintahan yang agak kasar, yang agak ganas, sehingga kan 14 hari tersebut dikira sebagai darurat. Ia berlaku pada 16 hari bulan 8 1945 sehingga British kembali ke Tanah Melayu untuk melaksanakan pentadbiran baharu, iaitu Millennium. Sebelum Millennium dilakukan, ia akan dimulakan dengan pentadbiran tentera British terlebih dahulu. MPAJA juga ketika itu menukar nama parti mereka menjadi PKM, iaitu Parti Komunis Malaya. British datang balik ke Tanah Melayu untuk menawan Tanah Melayu daripada jajahan Jepun. Sejurus daripada itu, Jepun menyerah kalah di Kuala Lumpur pada 2 September 1945. PTB yang ditubuhkan menurut peristiharan nombor 1 yang diisytiharkan pada 15 Ogos mulai 12 September 1945 sehingga Mei 1946. British yang kembali dapat merasai keperluan ketenteraan dan untuk pencegahan serta penghapusan sebarang kekacauan. Bahasa pentadbiran tentera harus didahului, dipasang dan bukan pentadbiran awam. Disebabkan oleh sifat pentadbiran tentera, kuasa rasmi di beberapa entiti kerajaan awam sebelum serangan telah digantung, termasuk juga hak Raja-Raja Kesultanan Melayu. Malaya Union yang ditumbuhkan pada 1 April pada tahun 1946 di Kinder House, Konsel Seri Negara selepas Perang Dunia Kedua merupakan sebuah gabungan negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat tanpa Singapura. Pada tahun Julai 1943, Kerajaan British telah menemukan unit perbincangan Tanah Melayu di London, United Kingdom, untuk menyediakan pembinaan semula Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua tamat. Unit perbincangan tersebut dinamakan sebagai Malaya Planning Unit. Salah satu daripada sebab utama untuk membentukkan Malaya Union iaitu hasrat kerajaan British
untuk menyediakan tanah Melayu terhadap kemerdekaan dan dilihat sebagai satu kewajaran kerana pihak British telah pun mendatangi Piagam Atlantik pada 18 Ogos tahun 1941 yang mengisytiharkan bahawa semua negara dunia berhak untuk menentukan dan memerintah negara sendiri, dalam erti kata lain merdeka. Maka pihak British terikat untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Bagaimanapun banyak pihak di tanah Melayu ketika itu mempercayai bahawa rancangan itu hanya menukarkan taraf negeri-negeri Melayu daripada sebuah negeri laungan menjadi sebuah tanah jajahan British, di mana ia dilihat sebagai satu usaha untuk memanjangkan lagi tempoh penjajahan British di tanah Melayu dengan cara berpura-pura berusaha untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Sedangkan kuasa pemerintahan tanah Melayu ketika itu, iaitu sultan-sultan, telah dilucutkan melalui pembentukan Malaya Union. Sir Hello MacMichael datang ke tanah Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu pada musim bunga tahun 1944. Beliau mendapatkan tanda tangan mereka selama 22 hari sahaja. Hasil dapatan ugutan yang amat bersesuaian dengan keadaan pada masa itu. Pihak British mendedahkan rancangan Malayan Union dalam suatu kertas putih pada akhir bulan 1946. Beserta kertas putih, satu lagi usul telah dikeluarkan ialah perbatalan undang-undang NNS dan NNMB yang wujud sebelum ini dan digantikan dengan Undang-Undang Kesatuan Malaya yang baru, iaitu Malayan Union. Bertentangan dengan jangkaan British, penduduk Melayu yang kebiasaannya bersikap lemah lembut dan sering melakukan apa yang disuruh telah bangun bersama-sama untuk membantah skim yang baru itu. Negeri-negeri Melayu yang selama ini terpisah dan tidak bersatu telah bangun bersama-sama. Malahan sultan-sultan negeri-negeri Melayu juga turut bersama-sama bergabung dengan rakyat Melayu untuk menentang Malayan Union. Satu perkara yang tidak pernah terjadi di tanah Melayu sebelumnya. Pada 1 Mei 1946, Kongres Melayu seluruh tanah Melayu kedua diadakan di Johor Bahru. Penubuhan UMNO diisytiharkan dan Datuk Wan Jaafar, Menteri Besar Johor, dipilih sebagai Presiden pertama. Kongres ini juga mengisytiharkan bahawa perjanjian MacMichael tidak sah dan mendesak bahawa Malayan Union dimansuhkan. Akhirnya pada 1 Februari 1948, Malayan Union dibatalkan secara keseluruhannya dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu seperti yang telah dipersetujui dengan UMNO dan Raja-Raja Melayu. Okay, jadi antara sebab kenapa dalam kajian lapangan ini kami ingin menceritakan lebih tentang penjajahan Jepun ialah disebabkan penjajahan Jepun telah banyak memberi impak kepada negara ini, seperti antaranya seperti apabila Jepun yang merupakan negara timur berjaya mengalahkan British yang merupakan kuasa barat yang kuat, tetapi ia berjaya dikalahkan oleh kuasa timur seperti Jepun. Ia telah membuktikan bahawa sebenarnya negara timur juga boleh mengalahkan kuasa barat dan kerajaan British juga tidaklah kuat mana. Kerana itu apabila Malaya Union ditubuhkan, orang Melayu mula bersatu padu dan menentang kuat Malaya Union dan mula membuat persediaan untuk berkerajaan sendiri, sehingga akhirnya tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi dengan apabila dikaitkan dengan kajian lapangan kami, iaitu terhadap kubu kebal di Kota Baru ini, kita dapat melihat bahawa Kota Kebal ini merupakan salah satu bukti usaha British untuk melawan Jepun, dan ianya merupakan antara sebahagian daripada sejarah yang mana penjajahan Jepun berlaku. Penjajah Jepun berjaya mengalahkan British
ia telah memberi pelbagai kesan seperti kesedaran politik di kalangan orang Melayu dan kesedaran pada British bahawa pentadbiran mereka mesti dikukuhkan lagi tanah Melayu. Kerana itu apabila Jepun mengaku kalah, British kembali untuk menjalankan pentadbiran yang baharu, iaitu Millennium. Ketika itulah Millennium ditubuhkan dan dilaksanakan. Kemudian ditentang oleh orang Melayu. Okey, sekian. Itu sahaja daripada kami berlima untuk video kajian lapangan kami ini. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.